pandangan anda mengenai buah harum manis? Pada pandangan saya, buah harum manis ni dia lebih mahal daripada mangga-mangga yang lain. Sebab apa? Sebab kebanyakannya harum manis ni diimport daripada Perlis. Sebab itulah dia mahal. Oh, buah harum manis? Bagi saya lah, sebagai seorang yang pernah melancong dekat utara seperti Kedah dan Perlis dan Kelantan, bau buah harum manis ni dia berbeza sikit daripada buah mangga sebab bau dia lebih kuat dan lebih wangi. Sangat berbeza. Saya lalu tepi je, tak buka lagi, tapi bau dia meresap. Oh, buah harum manis. Oh, buah kayangan tu. Sebab dia lah susah jumpa kan. Kalau tak jumpa pun dekat belah utara macam Kedah, Perlis, harga pun mahal saya rasa. Sebab bila saya bandingkan dengan harga mangga biasa, saya rasa dia lagi mahal. Buah kayangan tu. Bagi saya lah kan, buah harum manis ni sedap. Tapi buah harum manis dekat Kelantan dengan Kedah tu dia tak mampu nak tandingi rasa sedapnya dengan buah harum manis kat Perlis. Saya harum manis berbeza dengan mangga biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan V03 Agro Pelancongan Harum Manis. Seperti yang kita sedia maklum, buah harum manis hanya boleh didapati 3 negeri sahaja, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan. Namun untuk dokumentari kali ini kami hanya akan memfokuskan di negeri Perlis sahaja. Jom! Agro-warisan merujuk kepada varieti tumbuhan tempatan dan paga haiwan, teknik pertanian tradisional, penggunaan dan pengetahuan berkaitan yang dibangunkan secara kolektif oleh petani sepanjang zaman. Walaupun kemandirian elemen warisan agro ini menjaga kelestarian pertanian dengan menyediakan kepelbagaian. Oleh kerana cuaca yang sesuai iaitu panas pada waktu siang dan sejuk pada waktu malam dan keadaan tanah batu kapur, mangga ini hanya boleh ditanam di Perlis sahaja. Walaupun sudah ramai yang cuba menanamnya di luar Perlis, namun rasanya mungkin tidak semanis yang ada di utara. Pada masa ini, pengunjung yang pergi ke Perlis boleh merasai harum manis di kawasan utama seperti Ladang Harum Manis, Bukit Bintang, Sungai Batu Pahat, Kangar Perlis dan di Ladang Harum Manis Perlis, Jalan Kaki Bukit. Di kawasan ini, pelawat boleh membeli dan mencuba grade berbeza mangga harum manis ini di tapak harum manis itu sendiri. Terdapat juga tempat di mana pengunjung boleh membeli makanan yang diproses daripada harum manis itu sendiri, seperti buah harum manis, jam, kordial, jus harum manis, mangga kering dan jeruk. Selain itu juga, pengunjung boleh mempelajari tentang harum manis iaitu cara memproses, mengumpul, mengetahui apa itu buah yang rosak, membezakan buah harum manis. Terdapat juga kafe atau kedai makan yang menjual padang pasir harum manis seperti pai mangga, kuih ceh, kuih muih daripada harum manis dan pulut harum manis. Harum manis merupakan buah kepunyaan jenis Mellifera yang juga dikenali sebagai MA128 dan telah didaftarkan pada 28 Mei 1971 oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Varieti ini terkenal dengan rasa, tekstur dan haruman yang menyenangkan dalam kalangan pengguna dan popular di pasaran tempatan maupun antarabangsa. Seterusnya, harum manis merupakan sejenis mangga yang terkenal di negeri utara Malaysia, khususnya di negeri Perlis. Harum manis biasanya bermusim antara akhir Mac hingga awal Jun.
Pada musimnya, pengunjung akan beratur panjang untuk merasai dan membeli buah wangi istimewa ini dan isi pekat kekuningannya. Tahukah anda, pada 2 Ogos 2011, Jabatan Pertanian Negeri Perlis telah mendaftarkan mangga harum manis Perlis sebagai harta intelek. Mangga ini dinamakan harum manis kerana aromanya yang harum dan rasanya yang manis. Pokok harum manis ini juga memerlukan musim kemarau dari bulan Januari hingga Mac untuk berbunga. Tempoh ini juga dikenali sebagai stress period. Musim kemangga harum manis adalah sangat singkat, iaitu hanya sebulan atau sebulan setengah dalam setahun, iaitu bermula dari penghujung bulan April hingga awal bulan Jun. Faktor ini menjadikan mangga harum manis Perlis berbeza dengan mangga lain kerana pengeluaran dan pasaran mangga harum manis adalah sangat terhad. Harum manis yang ditanam di negeri Perlis terkenal dengan keenakannya serta mampu menarik perhatian ramai dari seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun, ia juga terdapat di beberapa negeri lain seperti Kedah dan Kelantan. Tetapi, kualitinya agak berbeza dari segi rasa dan saiz. Sebagai contoh, Menteri Pertanian Negeri Perlis Hafizuddin bin Uthman yang telah pergi ke ladang harum manis Puan Zuriati dan suaminya. Beliau berkata, jika dibandingkan buah harum manis daripada 3 negeri tersebut, buah harum manis dari negeri Perlis adalah yang terbaik rasanya. Buah harum manis ini berbentuk lain. Buah harum manis dengan buah mangga yang lain adalah berbeza dari segi saiz dan bentuknya. Saiz buah harum manis lebih besar dan seakan-akan bulat dan melengkung di hujungnya. Manakala, buah mangga yang lain agak kecil dan panjang saiznya. Potensi harum manis dalam sektor agrotourism di Perlis dapat dilihat apabila pelancong berpeluang untuk melawat ladang harum manis serta memetiknya sendiri. Tetapi, pengunjung akan diberitahu oleh pekerja bahawa di setiap sarung akan ditanda dan ditulis tarikh masa buah itu sendiri. Di samping itu juga, kafe dan chalet yang berteraskan buah harum manis juga bakal dibina dan dijangka akan siap pada tahun 2024 di sebuah tapak khas yang berhampiran ladang harum manis di Perlis. Keistimewaan buah harum manis turut menarik perhatian para penyelidik dari negara Jepun bagi menjalankan kajian mengenai agrotourism. Selain itu, terdapat produk-produk yang baru berasaskan buah mangga telah dicipta untuk meningkatkan lagi nilai pasaran buah mangga selain daripada status penerimaan pengguna yang semakin meningkat. Melalui buah harum manis dapat menghasilkan pelbagai produk lain seperti produk minuman, sos harum manis, jeruk, aiskrim, jam dan lain-lain lagi. Antara kaedah penjagaan yang telah dilakukan bagi menghasilkan buah harum manis yang berkualiti tinggi adalah dengan membalut buah tersebut dengan sarung yang berbeza warna, iaitu warna putih dan coklat. Selain itu, semburan serangga dan racun turut digunakan bagi mengekalkan kualiti buah tersebut. Penjagaan buah harum manis perlulah dilakukan dengan sangat rapi, iaitu melalui proses pangkasan yang telah menelan kos sehingga lebih RM1,000 untuk keseluruhan ladang, dan bagi sebatang pokok pula secara kasarnya telah menelan kos sebanyak RM15. Seterusnya, buah harum manis yang akan disarungkan pasti akan disukat terlebih dahulu bagi memeriksa ukur lilit saiz,
untuk menentukan sama ada buah tersebut sudah masak atau belum mencapai tempoh yang dikehendaki. Tambahan lagi, bekas berisi perut ikan dan ayam turut digantung di setiap pokok harum manis supaya lalat yang menghurungi bekas tersebut dapat melakukan proses pendembungaan agar dapat menghasilkan buah harum manis yang berkualiti tinggi. Secara kesimpulannya, tidak hairanlah jika buah harum manis dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana penjagaan yang rapi amat diperlukan sekiranya hendak menghasilkan buah harum manis yang berkualiti tinggi. Tambahan lagi, industri harum manis perlulah diperkenalkan dengan lebih giat lagi supaya warisan agro pelancongan harum manis dapat menempa nama di pesada dunia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memberi sokongan yang tinggi terhadap produk tempatan supaya industri buah-buahan tempatan seperti harum manis dapat berkembang maju. Hal ini secara tidak langsung dapat memajukan sektor ekonomi di negara kita. Berakhirlah sudah vlog mentari kami pada kali ini. Kami akhiri dengan serangkap pantun. Harum manis nama diberi. Rasanya enak manis sekali. Terima kasih ucapan diberi. Kerana memberi tumpuan sepenuh hati.